Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini kita nak ulas sikit berkaitan isu saya tengok dekat Facebook. Demikian juga ada ramai juga daripada kalangan kawan-kawan kita yang diorang ni dia hantar dekat saya, dekat WhatsApp ada, dekat YouTube kita pun, dekat email saya pun ada juga dimentionkan benda yang sama. Persoalan yang sama juga diangkat, iaitu berkaitan tentang satu video TikTok yang mana ada seorang ustaz tu lah. Tahulah ustaz mana, rasa baru nak start ke apa saya tak tahulah. Dari sudut kelayakan akademik dia, tu bukan isu kita. Kira baca Yasin dekat ayat lah, kan? Kemudian ayat tu buat suplemen dan sebagainya lah, ayat Quran. Pertama, kita sebut bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak warid. Kita kadang-kadang kita nak beribadah, kan? Nak beribadah tapi kita tak tahu ibadat ni ambil daripada siapa. Sebab tu Nabi SAW dibangkitkan adalah dengan tujuan-tujuan seperti ini, iaitu kita tak tahu tentang satu amal ibadat, lalu kita nak cari dekat mana amal ibadat ni. Kita nak sampai kepada Tuhan tu tak boleh. Sebab apa tak boleh sampai ke Tuhan tu? Sebab kita bukan Nabi. Yang mana Nabi tu dia dapat wahyu. Allah Ta'ala sebut, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tu dia tak sebut benda lain melainkan wahyu, dan yang diwahyukan kepada dia. Tapi orang selain daripada Nabi tak tahu tentang benda ni. Orang selain daripada Nabi, mereka tak ada keistimewaan ni. Oleh sebab tu kita tengok apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ialah berkaitan tentang mengikut beliau. Bila solat, Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hang solat macam mana hang nampak aku solat. Kita tak boleh mereka solat lah. Sebab ibadat khusus. Pada kita, apa yang mendekatkan diri dengan Tuhan adalah apa yang diberitakan oleh Nabi SAW kepada kita. Tidak menjadi satu agama melainkan ia datang daripada sumber itu. Yang mana paling logik adalah yang datang daripada zaman Nabi SAW, yang mana tidak datang daripada zaman Nabi, yang datang daripada amalan orang-orang kemudian. Kita kena hati-hati, sebab kita bimbang termasuk dalam kategori yang Nabi SAW sebut, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Siapa yang buat satu benda yang bukan daripada amalan orang-orang kami, orang-orang kita, iaitu apa yang diajar oleh Nabi SAW, maka perbuatan itu ditolak. Hati-hati kita. Sebab ibadat kita tak boleh ambil orang lain melainkan ambil daripada Nabi. Sehingga popular satu kenyataan, satu kata-kata, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau benda tu betul-betul bagus, nescaya orang-orang terdahulu daripada kita, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in akan mendahului kita. Sebab perkara baik, apa sahaja perkara yang dianggap baik oleh agama. Itu kata-kata yang kata-kata para ulama, dia kata apa? Al-hasanu ma hasanhu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang baik itu adalah apa yang agama anggap baik. Yang buruk itu adalah apa yang agama anggap buruk. Jadi bukan apa yang kita anggap baik, bukan apa yang kita anggap buruk. Jadi dengan kaedah-kaedah ini, dengan dalil-dalil ini, menyebabkan bila kita nak buat satu perkara yang balik kepada agama, kita akan terhenti, tawakuf dulu. Kita akan tunggu dalil. Tapi kadang-kadang kita melampau juga dalam bab berkenaan. Kita kena hati-hati. Satu kata-kata para ulama yang cukup padu untuk kita ingat ialah apabila
satu bid'ah, satu perbuatan baru yang dilakukan, maka dia akan mematikan satu sunnah. Satu benda baru dalam agama dibuat, dia akan mematikan satu sunnah. Macam kita tengok adik-adik kita tadi tu, dalam video tu. Kita tengok adik-adik kita tu, dia pergi kumpul depan kuku kau kowe aku tak tahulah. Duduk kumpul depan tu, lepas tu pergi buat baca Yasin. Biasa orang buat baca Yasin dekat ayat biasa tu kan, ayat botol tu. Yang ni ambil ayat kuku, ayat penafis ayat, lepas tu buat macam tu. Mai pula datang satu orang ustaz kita ni, qila wa yuqalu annahu al-ustaz. Katalah dia tu ustaz. Dekat TikTok kan, dalam video kita tengok kat TikTok tu, dia kata nak baca Yasin tu boleh pi baca kat satu ayat, pui bubuh kat dalam ayat yang banyak tu. Kemudian bila ayat tu dah nak habis, ambil yang tu baru tambah. Itu cara mana tu? Ambil mana tu? Dia kata, oh ini benda bagus, benda baik, takkan tak boleh nak buat. Bukan benda bagus tak boleh nak buat, tapi benda bagus kita kena tentukan dulu dia bagus ataupun tak bagus. Nak kata bagus dan tak bagus, dia bukan pakai pakaian kita, dia bukan tengok apa yang kita rasa, oi bagus. No. Orang yang ambil dadah, dia kata dadah tu bagus. Betul tak? Jadi bagus sesuatu perkara itu tidak hanya ditentukan oleh seseorang, tetapi kita tengok pada base apa. Kalau bab agama kita, kita sebut al-hasanu ma hasanu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang baik itu apa yang agama anggap baik, yang buruk tu apa yang agama anggap baik, anggap buruk. Kalau kita anggap baik, benda tu mungkin buruk, belum tentu lagi benda tu boleh dibaiki. Bahkan dalam perkara-perkara seperti ini, untuk kita menambahkan amal kita, saya nasihatkanlah, kita banyakkanlah bacalah kitab-kitab, baca buku-buku ustaz-ustaz kita dah tulis tak? Baca-baca. Kita ambil amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang tu dah bertepatan. Jangan kita duk reka-reka lah. Bila kita dah mula reka, dia akan reka lagi, dia akan reka lagi. Mai zaman, satu zaman, hang ni reka sikit, satu reka sikit lah kali agama jadi agama Sikh. Jadi agama caca marbah. Nampak pakai serban, nampak pakai jubah, tapi pergi sembah kubur guru nanak. Bukan itu. Kita tak nak pergi ke arah itu. Sebab setiap perlakuan yang membawa kepada penciptaan satu agama baru, walaupun orang yang melakukannya tidak berniat untuk melakukannya, tetapi sedih kita jika kitalah yang menjadi penyumbang kepada hal-hal berkenaan. Moga sedikit ulasan saya tadi. Ulasan saya secara kesimpulannya bahawa kita nak sebut bahawa perbuatan tu tak molek, tak elok lah. Tak elok. Kalau hang nak baca Yasin pun, biasa orang baca Yasin ni pasal apa? Orang baca Yasin dekat ayat ni. Orang baca Yasin dekat ayat ni, orang baca ayat Quran dekat ayat ni, tujuannya ruqyah. Ruqyah ni maksudnya dia nak ubat. Dia nak jampi dengan ubat. Dengan ayat-ayat Al-Quran, moga-moga dapat manfaat kepada kita. Ini hang buat ayat macam tu. Lepas tu saya tak nafikan memang ada sebahagian ulama menyebutkan berkaitan tentang hal ini dan itu, tetapi saya menyebutkan pandangan yang kuat dalam bab ini. Kalaulah kita kata dengan bacaan ayat Yasin kita boleh menerangkan hati orang, memberikan hidayah kepada manusia, nescaya Nabi Muhammad SAW akan pergi baca dekat ayat Zam-Zam yang ada dekat kota Mekah tu. Esok pagi Abu Jahal bangkit, dia kata, oh aku dah jadi Islam. Sebab kata-kata ataupun bacaan daripada Nabi adalah lebih aula daripada bacaan daripada kita. Wallahu ta'ala, adakah anda merasakan video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jika anda nak join saya dan juga sahabat-sahabat kita dalam komuniti online kita, tekan butang join yang ada kat bawah. InsyaAllah banyak program-program bermanfaat telah disusun untuk anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.